Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang jurnal yang telah kumpulan kami pilih yang berkaitan dalam funding and sponsorship in the arts. Jurnal yang telah kami pilih ini banyak menceritakan tentang model dalam menilai kecekapan penaja. Contohnya, kebanyakan dalam bidang sukan, organisasi seni dan banyak lagi. Jurnal yang kami pilih ini terdapat 3 fasa dalam penajaan, iaitu fasa pertama adalah analisis kewangan antara syarikat. Fasa yang kedua adalah analisis kewangan prestasi dan potensi para penaja. Analisis yang ketiga adalah membandingkan antara tawaran penaja dan membuat keputusan untuk menandatangani kontrak. Jurnal ini lebih tertumpu kepada bidang budaya seni dan hubungan antara sponsorship dengan para penaja, iaitu syarikat-syarikat. Objektif am dan instrumen yang terdapat dalam jurnal ini berkesan dari segi penilaian, ekonomi dan kewangan. Sekian, terima kasih. Tujuan penyelidikan dijalankan adalah untuk mengkaji keberkesanan dan tindak balas kaedah yang digunakan untuk mengukur kemapanan keuangan dalam penajaan terhadap pemeliharaan budaya. Kes kajian telah dilakukan dalam pemulihan Don Tullio Fontaine di Salerno, Italia. Model ekonometrik telah digunakan untuk mengukur kemapanan dalam keuangan penajaan terhadap 12 syarikat yang berminat untuk memberikan tajaan dalam pemilihan Don Tullio Fontaine ini. Dapatan kajian menunjukkan bahwa model ekonometrik kedua-dua syarikat boleh memperoleh manfaat dengan melabur lebih banyak daripada yang telah diminta. Saya pula akan menerangkan berkenaan dengan hubungan pembiayaan dan penajaan dalam organisasi ataupun sektor seni. Seperti yang kita ketahui, pembiayaan dan penajaan adalah penting untuk organisasi seni, tetapi ia mempunyai tujuan yang berbeza. Pembiayaan biasanya datang daripada geran, subsidi kerajaan atau sumbangan swasta, dan ia sering tidak terhad membolehkan organisasi mempergunakannya keperluan. Namun, penajaan sebaliknya melibatkan perkongsian dan syarikat atau individu yang menyediakan sokongan keuangan sebagai pertukaran untuk pengiklanan atau faedah lain, seperti keterlihatan jenama atau akses kepada penonton organisasi. Walaupun pembiayaan mengekalkan operasi organisasi, penajaan dapat meningkatkan projek atau acara tertentu dan membantu membina hubungan dengan rakan kongsi luar. Kedua-duanya penting untuk kestabilan keuangan dan kemapanan organisasi seni. Berdasarkan artikel kami, penajaan dalam sektor seni dan budaya menawarkan banyak kelebihan kepada syarikat swasta dan pihak berkuasa awam. Yang pertama, mengambil peranan penaja menggunakan kaedah ini bagi mencapai objektif berikut untuk berkomunikasi dengan berkesan bersama pelanggan dan pihak berkepentingan mereka, seperti pekerja, pembekal, pembiaya, kumpulan kepentingan tempatan dan luaran, badan dan institusi untuk mendapatkan yang lebih baik. Seterusnya adalah contoh senario di Malaysia. Yang pertama adalah MOTEC, iaitu Komite untuk Meningkatkan Sektor Seni dan Budaya di Malaysia. Tumpuan utama mereka terhadap hubungan antara pembiayaan dan penajaan. Mereka juga melancarkan plan strategik bagi tahun 2021 hingga tahun 2025, iaitu Geran Sokongan Sektor Kebudayaan melalui garis panduan Geran Sokongan Sektor Kebudayaan GSSK. Selain itu, projek seni dan budaya secara aktif melacak berbagai projek dan budaya di Malaysia. Seterusnya adalah ArtFast. ArtFast bermaksud Art for All Season dan merupakan geran terbesar untuk sektor seni dan budaya di Malaysia yang telah ditadbir oleh Yayasan Hasanah dengan kerjasama Kementerian Keuangan. Hal ini bertujuan untuk memelihara dan meraihkan seni warisan dan budaya di Malaysia. Pada tahun 2022, ArtFast menyediakan dana sebanyak 4.2 juta yang telah menyokong 107 pameran seni awam dengan berbagai format. Sokongan ini memberi manfaat kepada lebih 3,000 pengamal seni dan membantu mewujudkan peluang ekonomi.
Nama saya Erwina Fiza Anapintu dengan nomor matriks 83785. Jadi saya akan membahas berkenaan dengan elemen ataupun strategi pendanaan dan penjanaan bagi artikel yang telah kami kaji. Yang pertama ialah analisis kewangan untuk penaja. Kerja pemulihan serta mereka bentuk perlu dipertimbangkan dari segala kos serta surcharge yang dikenakan yang mewakili nilai balas yang telah dinyatakan dari segi pulangan pengiklanan yang ingin diperolehi oleh penaja dengan menandatangani kontrak penajaan. Yang kedua adalah analisis prestasi kewangan penaja ekonometrik. Buktinya dalam jurnal ini menyatakan objektif model peringkat kedua adalah untuk menganggarkan belanjawan optimum yang akan diperuntukkan kepada penajaan minimum untuk memaksimumkan keuntungan syarikat. Untuk elemen yang terakhir ialah elemen fasa penundingan. Fasa ini dapat membandingkan belanjawan yang optimum untuk syarikat dan memerlukan belanjawan yang minimum untuk pentadbiran awam. Hal ini dapat membentuk satu persefahaman yang sama di antara para penaja dan juga syarikat. Terdapat dua situasi yang akan berlaku di fasa ini, sama ada syarikat dengan penaja ataupun penaja dengan syarikat. Namun, jika situasi ini gagal dicapai, penaja berhak menolak cadangan syarikat dan berunding dengan syarikat lain yang akan menawarkan lebih banyak perkhidmatan dan pembiayaan. Perkongsian akan berjaya sekiranya tahap kepercayaan, komunikasi yang efisien dan kerjasama antara penaja berjaya dicapai. Kesimpulannya sangat penting untuk memastikan kelestarian di dalam penajaan keuangan dalam menjaga warisan budaya kita. Melalui jurnal ini kita dapat merumuskan perlunya pandangan dan penganalisisan keuangan dalam kedua-dua pihak yaitu penaja serta yang menerima tajaan. Oleh itu, model ekonometrik perlu diperkasakan lagi untuk perkembangan pelaburan di masa depan untuk memelihara warisan budaya.